Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Jadi saya Muhammad Fauzan bin Muhammadin, yaitu ketua daripada kumpulan 3, yaitu BBDM. Oke, di sini kami hari ini kumpulan saya akan membentangkan berkaitan tentang kelestarian bahasa Melayu, yaitu dialek Melayu Sarawak. Di sini kami akan membincangkan macam mana faktor penurunan dialek Melayu Sarawak serta macam mana kita boleh usahakan supaya dialek Melayu Sarawak ini dapat dilestarikan. Oke. Untuk pengenalan, orang Melayu Sarawak berasal daripada rumpun Melayu Nusantara dengan migrasi sejak zaman batu sekitar 70,000 tahun lalu, di mana penemuan di Gua Nia membuktikan kewujudan manusia di Borneo sejak 40,000 tahun lalu. Dialek Melayu Sarawak berakar pada bahasa Melayu klasik yang dibawa oleh Kesultanan Brunei, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Melaka. Dan sebelum menjadi sebagian Malaysia, Sarawak pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Dialek ini turut dipengaruhi oleh bahasa pribumi seperti Iban, Melanau, dan Bidayu, dengan penyelesaian kosakata melalui kontak budaya dan perkahwinan campur. Pakaian tradisional seperti baju kurung dan kain soket turut mencerminkan identiti Melayu Sarawak. Manakala tulisan Jawi berkembang pesat sebagai bahasa rasmi ketika permintaan Brooke. Budaya Melayu Sarawak turut menerima pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam, dan negeri ini terletak di Pulau Borneo yang menjadi pusat pertemuan pelbagai etnik seperti Iban, Bidayu, dan Melanau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Lia Sabrina Alisa binti Olin Alvin akan membentangkan tentang faktor penurunan dialek Melayu Sarawak akibat pengaruh bahasa standard dan globalisasi. Bahasa standard di Malaysia ialah bahasa Melayu, manakala bahasa globalisasi ialah bahasa Inggeris. Dalam bidang pendidikan, kedua-dua bahasa ini merupakan mata pelajaran teras, bermaksud pelajar diwajibkan untuk lulus. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam pelajaran dan bahan pembelajaran. Manakala, bagi bahasa Inggeris, sesetengah sekolah menawarkan dual language program untuk meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Dalam pentadbiran dan kerajaan pula, bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam urusan rasmi seperti yang dinyatakan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Inggeris pula dijadikan sebagai bahasa untuk komunikasi diplomatik dan hubungan antarabangsa. Akhir sekali, dalam media massa dan teknologi, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa utama dalam siaran media massa. Penggunaan dialek dianggap tidak sesuai dalam konteks. Oleh itu, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris digunakan kerana kedua-dua bahasa ini dianggap lebih moden dan profesional. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan yang dilakukan oleh rakan-rakan saya. 2.2 Pengaruh media dan teknologi. Antara aspek utama yang mempengaruhi media dan teknologi adalah aspek pengaruh bahasa global di media. Hal ini berlaku demikian kerana masyarakat lebih minat untuk menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka. Contohnya mereka menggunakan bahasa Inggeris di media sosial, filem, konten digital sebagai rujukan. Aspek kedua adalah aspek kekurangan dokumentasi dan digitalisasi. Dialek Melayu Sarawak kurang didokumentasikan dalam media massa, konten digital, media sosial dan sebagainya. Contohnya Radio Sarawak RTM kurang didengari kerana terdapat beberapa kosakata yang tidak difahami oleh masyarakat lain. Impaknya masyarakat tersebut lebih memilih untuk mendengari radio-radio siaran utama supaya mereka lebih memahami bahasa yang disampaikan. Yang ketiga adalah aspek pengaruh media sosial. Hal ini dikaitkan apabila media sosial yang dapat memberi maklumat yang lebih banyak pada masa kini memaparkan pelbagai dialek. Tetapi dalam masa yang sama, ia dapat memberi impak yang negatif kepada sesuatu dialek dalam masyarakat. Contohnya, dialek Melayu Sarawak yang membahasakan kami kita akan bertukar kepada bro atau sis dalam media sosial. Impaknya, terdapat percampuran bahasa yang akan mengelirukan masyarakat dalam penggunaan sesuatu kosakata. Akhir sekali adalah aspek kekurangan kandungan kreatif dalam dialek. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa influencer Sarawak yang menyiarkan video di media sosial atau YouTube kurang menggunakan bahasa dialek mereka sendiri.
Tetapi ada juga yang menggunakan dialek mereka dalam sesebuah konten namun kurang mendapat sambutan. Hal ini disebabkan oleh bahasa dialek negeri lain lebih memikat hati masyarakat. Oleh sebab itu, ia akan menyebabkan bahasa dialek Melayu Sarawak ini kurang digemari atau kurang diguna oleh sesebuah masyarakat tempatan. Sahaja daripada saya, sekian, terima kasih. Seterusnya, perubahan generasi. Hal ini kerana globalisasi, di mana melalui internet generasi muda kini lebih mudah berinteraksi dengan individu dari seluruh dunia. Bahasa Inggris iaitu sebagai bahasa global. Bahasa Indonesia juga semakin mendapat perhatian generasi muda di Malaysia, terutama melalui media, filem, musik, dan hiburan. Platform seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Seterusnya, kemajuan teknologi. Aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo, Babbel, dan Google Translate membolehkan generasi muda mempelajari bahasa asing dengan lebih mudah dan cepat. Mereka terdedah kepada penggunaan bahasa-bahasa tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, keupayaan untuk berkomunikasi dalam pelbagai bahasa memberikan kelebihan tersendiri, terutamanya dalam dunia pekerjaan yang semakin bersifat antarabangsa. Selain itu, pendidikan. Sistem pendidikan telah menggalakkan pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum rasmi. Bidang sains dan matematik kini diajar dalam bahasa Inggris. Hal ini menjadikan generasi muda lebih terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris dan dalam konteks akademik. Akhir sekali, dunia pekerjaan. Keperluan untuk menguasai bahasa asing semakin penting. Ini juga merupakan bahasa komunikasi utama dalam dunia perniagaan antarabangsa. Oleh itu, generasi muda semakin memandang penting bahasa Inggris dalam kehidupan profesional mereka. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Seterusnya saya akan mengambil alih pembentangan dengan isi saya, iaitu perubahan corak hidup. Yang pertama adalah urbanisasi dan perubahan sosial. Urbanisasi ataupun dalam bahasa mudanya adalah perpindahan orang kampung ke bandar atas tujuan pekerjaan dan juga pendidikan. Secara tidak langsung, apabila mereka berada di kawasan bandar, penggunaan bahasa Inggeris akan lebih meluas sebab mereka akan komunikasi dengan orang luar. Secara tidak langsung, penggunaan bahasa Melayu Sarawak itu sendiri akan terhakis. Seterusnya juga adalah globalisasi dan juga pengaruh budaya luar, di mana terdapat budaya luar seperti budaya barat yang meresap masuk ke dalam masyarakat yang berunsurkan hedonisme dan juga hiburan, menyebabkan mereka lebih mengagung-agungkan pengaruh budaya luar berbanding masyarakat sendiri, budaya masyarakat sendiri. Seterusnya, pengaruh teknologi dan media sosial, di mana masyarakat seringkali menggunakan bahasa rojak dan juga penggunaan selangga-selangga yang tidak sepatutnya di dalam komunikasi media sosial, menyebabkan martabat bahasa Melayu Sarawak itu sendiri menurun dan menyebabkan mereka lebih mengagung-agungkan penggunaan bahasa asing dan juga bahasa rojak. Seterusnya, kurangnya kesedaran dan juga kependidikan, di mana terdapat segelintir masyarakat yang lebih mengagung-agungkan budaya luar dan juga terdapat institusi pengajian yang menggunakan bahasa asing sepenuhnya di dalam pengajaran dan juga medium komunikasi di dalam universiti ataupun institusi pengajian itu. Terakhir sekali adalah pengaruh keluarga. Betul lah orang pandai bilang, anak-anak merupakan kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya, di mana terdapat segelintir ibu bapa yang lebih menekankan budaya bahasa asing kerana mereka yakin bahawa budaya asing itu dapat memberi masa depan yang lebih cerah kepada anak-anak mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Intan dan saya akan sambung pembentangan kita ke topik usaha dalam mempertigakan penggunaan dialek Sarawak dalam kalangan keluarga. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk memperkasa dialek Melayu Sarawak. Ibu bapa boleh memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pendidikan dan saluran YouTube seperti podcast untuk mengajar anak-anak mereka dialek Melayu Sarawak dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Yang kedua, peranan ibu bapa sebagai contoh dalam penggunaan dialek. Apabila ibu bapa menunjukkan minat yang tinggi terhadap dialek tersebut, anak-anak mereka akan lebih cenderung untuk mempelajarinya, terutamanya jika ibu bapa tersebut menggunakan ia dalam komunikasi harian. Ketiga, bahaya penggunaan bahasa asing dalam keluarga. Jika keluarga lebih cenderung kepada menggunakan bahasa asing, anak-anak mungkin akan menganggap dialek Melayu Sarawak ketinggalan zaman
yang boleh menyebabkan mereka enggan menggunakan dialek tersebut di masa hadapan. Yang keempat, interaksi dengan masyarakat tempatan. Ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat Melayu Sarawak kerana bahasa bukannya hanya medium komunikasi tetapi juga penghubung kepada nilai-nilai budaya dan masyarakat tersebut. Akhir sekali, aktiviti sosial sebagai peluang pembelajaran bahasa. Anak-anak boleh mempunyai penguasaan di dialek Melayu Sarawak dengan menghadiri gotong royong, perayaan ataupun majlis-majlis tertentu untuk memberi peluang mereka berkomunikasi dengan konteks sosial sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Peranan komuniti dan masyarakat yang pertama adalah pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dapat memelihara bahasa Melayu Sarawak melalui pengajaran rasmi di sekolah, program interaktif dan bengkel untuk guru serta pelajar. Aktiviti menarik dalam kelas mampu menggalakkan generasi muda mempelajari bahasa ini. Namun kekurangan bahan pengajaran perlu diatasi dengan kerjasama penutur ahli. Selain itu, penggunaan bahasa tersebut dalam aktiviti harian adalah sangat penting. Dalam kehidupan harian, ibu bapa digalakkan bertutur dalam bahasa Melayu Sarawak dengan anak-anak bagi memastikan kesinambungan bahasa ini. Interaksi komuniti dan inisiatif memperkenalkan rakan-rakan kepada budaya Sarawak juga membantu anak-anak selesa bertutur walaupun dalam situasi pengijrahan. Peranan masyarakat yang seterusnya adalah dalam seni dan budaya. Seni dan budaya seperti festival, pertandingan tarian, muzik dan penulisan kreatif mampu menarik minat generasi muda serta mempromosikan bahasa ini. Platform media sosial boleh digunakan untuk mengetengahkan warisan ini agar terus hidup dan didokumentasikan untuk generasi yang akan datang. Itu saja daripada saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, jadi bagi part saya ialah usaha untuk melestarikan dialek Melayu Sarawak melalui peranan media. Jadi poin utama ialah peranan media ini sebagai alat komunikasi dan penyebaran maklumat. Jadi peranan media ini dapat memainkan peranan penting untuk memastikan dialek Melayu Sarawak ini terus berkembang dan tidak pupus. Lepas itu menjadi perantara bagi mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa. Maksudnya peranan media ini kita boleh gunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dan penyebaran maklumat yang terkini dalam menggunakan dialek Melayu Sarawak supaya dia tidak pupus lah. Oke, poin kedua ialah media sosial sebagai platform utama. Dan sebagai contoh media sosial ini ialah YouTube, Instagram, TikTok. Dia dapat menyampaikan message secara meluas dan santai dengan menggunakan dialek Melayu Sarawak. Disebabkan platform utama seperti yang saya sebutkan tadi sangat meluaslah digunakan pada masa kini. Oke, bagi poin terakhir ialah penerbitan bahan bacaan berdasarkan dialek Melayu Sarawak lah. Jadi penerbitan semula karya-karya dalam cerita rakyat dengan menggunakan media cetak dan digital. Buku-buku dalam dialek Melayu Sarawak dapat diterbitkan bagi tujuan pendidikan. Ini juga salah satu peranan media lah. Macam mana untuk kita melestarikan dialek Melayu Sarawak dengan kita menaskahkan atau menerbitkan buku-buku dalam bahasa dialek Melayu Sarawak. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, terdapat beberapa kepentingan melestarikan bahasa. Yang pertama ialah menjaga identiti dan warisan budaya kerana bahasa merupakan suatu sejarah, nilai dan tradisi sesebuah masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengukuhkan kesedaran sosial kerana bahasa merupakan alat komunikasi antara masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mencegah kehilangan biodiversiti bahasa. Dengan melestarikan bahasa, kepelbagaian linguistik dan pemikiran tetap wujud dalam dunia yang semakin global. Yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia. Melestarikan bahasa adalah sebahagian daripada hak asasi manusia di mana masyarakat harus dibenarkan untuk mempertahankan dan mempraktikkan bahasa mereka tanpa sebarang halangan. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu untuk melestarikan bahasa. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan kami.